yassir wa la tu'assir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat kurnianya. Allah himpunkan kita, Allah mudahkan usaha kita untuk sama-sama kita turun Allah ini. Dan alhamdulillah dapat sama-sama kita salat Jumaat Maghrib, dan Allah juga memudahkan ustaz-ustaz untuk hadir ke surau kita. Alhamdulillah. Jadinya seperti mana yang kita bersedia maklum, kes-kes COVID meningkat. Jadi kalau boleh kita perketatkanlah SOP di surau, di rumah, di luar yang mana tempat kita pergi. InsyaAllah sama-sama semoga sama-sama kita doakan semoga Allah angkatkan bala ini, insyaAllah. Jadi tanpa buang masa, pihak surau kita Ustaz, insyaAllah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البراص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام خصوصا كورونا فيروس COVID-19. اللهم إنا نعوذ بك من البراص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام خصوصا كورونا فيروس COVID-19. اللهم إنا نعوذ بك من البراص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام خصوصا كورونا فيروس COVID-19. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Bismillah tawakkalna 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita untuk terus berada di atas muka bumi Allah.
Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kita rezeki dan nikmat yang berterusan, yang mana segala-galanya adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah milik kita. Walaupun atas geran kereta tu tertulis nama kita, tetapi ianya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun atas geran tanah tu tertulis nama kita, tetapi tanah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala yang kita ada atas dunia ini hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita merasakan semuanya pinjaman daripada Allah, pasti akan ada rasa kehambaan dalam diri kita. Bila wujudnya rasa kehambaan dalam diri kita, maka akan wujudlah pula rasa kebergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ada kedua-dua perkara tersebut tuan-tuan, maka tidak akan ada lagi orang yang sombong, bongkak, takbur atas dunia ni. Tapi oleh kerana mereka merasakan segala apa yang mereka ada itu adalah hak mereka, milik mereka yang mutlak, milik mereka mutlak, maka dengan sebab itulah mereka sombong dan bongkak serta bangga diri di atas dunia ni. Mereka lupa bahawa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menarik segala kurniaan itu sekelip mata. Daripada orang yang jadi orang yang kaya raya, bilioner, kan, jutawan dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala boleh menjadikan orang itu miskin, fakir dan bapa kedana. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, setiap apa yang kita buat atas dunia ini, jangan lupa kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita hamba yang bersyukur atas segala yang Allah telah kurniakan kepada kita. Walaupun sikit kita dapat atas dunia ni tuan-tuan, selagi mana kita kekal dalam nikmat Islam dan iman, kita pasti akan gembira dan bahagia di akhirat kelak. Kerana itulah tempat tujuan kita, matlamat kita. Dunia ini hanyalah pinjaman sementara. Nanti kita nak disimpan dalam kubur tuan-tuan, kan? Kubur tu bilik apa? Bilik menanti, bilik menunggu sebelum dibangkitkan di alam barzah, di alam mahsyar. Alam barzah tu alam akhirat yang pertama. Dia merupakan tempat menanti, tempat menunggu. Menunggu masa mana? Menunggu masa tiupan sangkakala yang kedua, iaitu ketika dibangkitkan kita ke alam mahsyar. Sebab tu tuan-tuan, umur kita dalam kubur sebenarnya lebih lama daripada umur kita atas dunia. Kita duduk atas dunia ni mungkin 60 tahun, 70 tahun, tapi kita duduk dalam kubur tu lagi lama tuan-tuan. Yang meninggal zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa ratus tahun, ribu tahun tuan-tuan. Atau nenek moyang kita, moyang kita yang meninggal tahun 1800 tu, 1900 sampai sekarang dah 100 tahun. Umur dia tak sampai 100 tahun pun, mungkin 70 tahun, 80 tahun. Tapi umur dia dalam kubur itu lebih lama daripada umur di atas bumi. Umur dalam perut bumi lebih lama daripada umur atas bumi. Jadi sekarang ni kita duk berebut-rebut mencari keselesaan untuk umur yang ada atas bumi sahaja. Umur dalam perut bumi, kita lupa bagaimana nak cari keselesaan, kebahagiaan ketika kita dipindahkan dalam kubur. Mudah-mudahan kita digolongkan di kalangan orang-orang yang senantiasa beringat akan kematian dan juga tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita sambung kembali kuliah kita, kuliah pengajian fiqh al-jinayah. Kuliah pengajian fiqh al-jinayah. Yang mana kuliah pengajian fiqh al-jinayah ni fiqh pada membahaskan hukum-hukum jenayah. Hukum-hukum jenayah yang dilakukan oleh manusia atas muka bumi ini. Jadi apa je perbuatan manusia atas bumi ini, ada dah dia punya apa? Dia punya pembalasan dia, hukuman dia, peruntukan dia dan sebagainya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tertinggal satu benda pun. Kerana Islam itu adalah agama yang syumul. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang undang-undang Islam ni, kita nak tengok dulu apakah dia tujuan utama perundangan Islam. Apakah dia maqasidus syar'iyah? Sebab apa Allah Subhanahu wa taala turunkan undang-undang Islam? Sebelum tu tuan-tuan, sebagai mengikut SOP yang diperkenalkan oleh JAIS,
penceramah kena mengingatkan para jemaah tentang COVID-19 ni lah. COVID-19 ni. Jadi tuan-tuan, hari ni dah 600 lebih. 600 lebih. Satu angka yang agak tinggi dalam sejarah negara kita. Paling tinggi masa PKP dulu pun 277 pada 4 Jun. Jadi ini tinggi jugalah. Satu angka yang tinggi. Gemah juga orang pakai ni benda lah ni. Buka je lah. Jadi peluh benda tu. Tapi sebenarnya penceramah kena pakai benda ni. Pasal apa? Ni mikrofon ni tak tahu ni. Mikrofon ni. Kan? Ramai orang pakai kok. Atau kena sanitize ni mikrofon ni. Setiap kali kita pakai kena sanitize. Kan kena sembuh. Saya sembuh sikit boleh tak? Boleh? Saya bawa benda ni setiap masa. Kena sanitize saja. Dia punya muncung tu je. Jauh-jauh sikit. Tu. Baik. Baru sedap sikit bercakap. Tadi rasa macam suara sekat-sekat je. Ni pun sedap sikit bercakap. Baik. Jadi COVID hari ni dah 600 lebih. 600 lebih tuan-tuan. Bukan sikit-sikit. Walaupun orang kata alah start yang banyak tu kluster tembok dalam penjara. Kedah kan. Kluster Benteng, Sabah kan. Lepas tu tempat-tempat yang red zone dekat Sabah tu kan, yang dah dibuat PKPD. Kan memanglah ramai start kan. Tuan-tuan kena ingat. Hari ni Selangor 39 tu. Hari ni Selangor 39. Negeri lain semua buat satu digit je. 4 kes, 8 kes, 1 kes, 7 kes. Terengganu 1 kes. Tapi kita 39. Jangan main. Dan banyak dah kluster yang ada daripada Selangor je kan. Macam-macam kluster yang ada daripada Selangor ni. Ni yang pasal kes menteri agama tu, naudzubillah lah. Mudah-mudahan orang-orang yang bersama dengan dia ketika program-program yang dihadiri daripada 24 September sampai 4 Oktober tidak dijangkiti. Sebab virus ni tuan-tuan, dia ambil masa 4 ke 5 hari dalam badan seseorang tu baru dia boleh jangkit ke orang lain. Tu. Kalau contoh dia baru kena ketika dia naik flight tu kan, daripada Sabah tu sampai 24 tu dia terus ke Terengganu. Yang ambil dia tu kawan saya. Kawan saya sekarang dah Allah kata down, tension, maknanya jadi macam dia lepas tu kena pula anak dia baru disahkan kena penyakit tulang yang bengkok tu, tulang bengkok tu. Anak dia baru tingkatan 3 ke tingkatan 2 anak dia. Kan? Lepas tu anak dia yang kecil tu pula pun sama juga, tak apa sihat. Kan? Dia telah diarahkan di kuarantin di Kemaman, bersiap-siap kemah-kemah tadi. Sedih lah kan, kesian dia. Dan sebab dia memang jenis kerja dia hikmat ustaz-ustaz. Dia memang bawa ustaz-ustaz, mana-mana ustaz-ustaz yang ada ceramah di Terengganu, dia akan bawa. Dia akan carikan, contoh kata, Din, tolong carikan anak punya untuk ceramah anak roadshow dalam masa seminggu, nak pusing Terengganu dalam masa seminggu. Saya kuliah maghrib masjid ni, kuliah subuh masjid ni, kuliah zuhur ke, kuliah duha ke, dia uruskan. Penginapan dan sebagainya dia uruskan. Jadi dia hikmat dia, kerja dia bawa ustaz-ustaz dia. Dia kata dia nak jadi ustaz, bukan ustaz. Jadi biarlah dia hikmat pada ustaz-ustaz. Cuma nasib dia tak berapa baik bila dia bawa mufti atau bawa menteri agama, ketika tu balik daripada Sabah 24 bulan tu. Dia ambil, bawa pergi Terengganu, bawa pergi sekolah, bawa tu Kelantan bagi apa semua. Jadi itulah. Jadi mungkin kalau Dr. Zul kena tu hari 23 ke dia kena, jadi dalam 24, 25, 26, 7 tu tak adalah. Program-program yang ada pada waktu tu mungkin insya-Allah tak dijangkiti sebab virus dah ambil masa 4 ke 5 hari dalam badan seseorang tu baru dia boleh jangkit ke orang lain. Kemudian kita mesti duduk borak dengan dia 15 minit. Berdepan. Lepas tu tak pakai mask. Baru boleh kena. Kan? Lepas tu kita kalau boleh jangan cakap lama-lama dengan orang.
Nak cakap lama-lama pakai mask. Kan? Kalau dia dekat, jauh. Sebab tu saya bawa tongkat ni. Siapa dia dekat, saya tolak je. Tolak je. Jauh sikit. Gitu. Tak maaf lah. Sebab kena jaga kan. Kita jaga kita kan. Slogan pun kita jaga kita. Bukan kita jaga orang. Kita jaga kita. Sebab tu saya bawa ni, saya sembuh lah ni. Bukan saya tak percaya pada Tok Imam kan. Bukan kata Tok Imam kena COVID dah. Kok orang lain-lain ke menapa kan. Sebagai langkah jaga-jaga itu je. Jadi ikutlah SOP dia tuan-tuan. Dan jangan lupa 3 doa yang saya baca tadi tu. 3 doa tu jangan lupa kita baca. Setiap hari, setiap masa nak keluar rumah, baca 3 benda tu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, pelihara aku, lindungi aku, selamatkan aku daripada wabak penyakit yang berbahaya, khususnya coronavirus COVID-19. Jalan, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala pelihara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat virus ni terus daripada negara kita suatu masa nanti, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Baik. Jadi apakah tujuan utama undang-undang Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan kitabnya Kitab Usul Al-Mustasfa, bukan Ihya Ulumuddin Kitab dia Kitab Al-Mustasfa min Ilmi Usul. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Usul dia Al-Mustasfa min Ilmi Usul. Imam Al-Ghazali sebut apa dia? Inna maqsuda syar'i min al-khalqi khamsah. Kan kata Imam Ghazali, wa huwa an yahfaza alaihim dinahum wa nafsahum wa aqlahum wa naslahum wa malahum. Sesungguhnya maksud ataupun tujuan utama syarak mensyariatkan undang-undang dia tu, peruntukan dia, perundangan dia adalah atas bab nak jaga 5 perkara. Allah turunkan undang-undang dia pasal nak jaga 5 perkara. 5 benda. Yang mana 5 perkara ni kalau tak jaga sungguh-sungguh, Jahanam. Hancur lebur negara, kutak kacir, huru hara. Ni 5 perkara ni kena jaga sungguh. Kalau tak jaga sungguh 5 perkara ni, maka rosaklah masyarakat, rosaklah negara, binasalah generasi dan tamadun tersebut. Sebab tu Allah turunkan peruntukan dia. Supaya apa? Sebab manusia ni dia tak tahu mana baik mana buruk. Setakat zahir dia nampaklah, yang batin, yang tersembunyi dia tak nampak. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah ayat 216 kan Allah sebutkan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kan. Kadang-kadang kita tak suka pada sesuatu, tapi benda tu sebenarnya baik pada kita. Dan kadang-kadang kita suka pada sesuatu, seronok pada sesuatu kan. Kita rasa undang-undang manusia ni terbaik untuk menjaga jenayah, untuk menghapuskan jenayah. Rupa-rupanya dia buruk bagi kamu. Nampak tak? Kenapa jadi macam tu? Allah kata wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya dan kamu tidak mengetahui, wahai manusia. Sebab tu kena bergantung kepada Allah, berserah kepada Allah, ikut panduan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya. Ni tujuan dia. Bila kita ikut panduan Allah Subhanahu wa taala, ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas kita, confirm. Tak ada lagi, tak ada. Jangan dalam hati kita, kalau aku ikut Quran ni boleh selamat ke? Jangan ada macam tu. Kalau adalah perasaan macam tu, sebenarnya tuan-tuan masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Bila kita ikut Quran, pasti selamat. Itu je. Ini tak boleh. Kalau aku ikut Quran dengan sunnah ni, betul ke selamat? Boleh ke? Okey ke? Kalau macam itulah dalam diri tuan-tuan, maknanya tuan-tuan masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah yang beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian tidak ada ragu-ragu dalam hati dia. Nampak tak? Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasul, apa saja yang Allah turunkan, apa saja yang Rasul bawa, kemudian tidak ada langsung perasaan ragu-ragu dalam hati dia walau sebesar zarah. Itu baru beriman. Tapi kalau boleh ke? Tak payahlah. Kita nak buat hudud ni okey ke? Kan? Kita ikut Quran ni okey ke? Ikut sunnah ni okey. Kalau macam tu tuan-tuan, tandanya tuan-tuan tak beriman lagi kepada Allah dan Rasul.
Belum beriman. Kenapa? Karena kita ada ragu-ragu ketika itu. Baik. Jadi 5 perkara yang nak dijaga tu oleh syarak dan menjadi tujuan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan undang-undang dia ialah apa dia? Wa huwa an yahfaza alaihim dinahum. Iaitu nak jaga benda, nak jaga agama kamu, agama mereka. Jaga agama. Kemudian apa? Wa nafsahum. Nak jaga apa? Nak jaga nyawa. Nak jaga manusia tu sendiri. Jaga agama, kemudian nak jaga manusia selaku penganut kepada agama. Kan? Kemudian apa? Wa aqlahum. Nak jaga akal fikiran manusia tu. Kerana akal tuan-tuan dia menjadi penentu kepada apa? Kebolehan kita membeza mana baik mana buruk. Akal. Sebab tu binatang kan, walaupun dia ada otak tapi dia tak ada akal. Sebab tu dia tak reti beza mana baik mana buruk. Jangan samakan otak dengan akal. Beza tu. Otak lain, akal lain. Akal ni satu benda yang Allah anugerah kepada manusia. Allah tak anugerah kepada binatang. Sebab tu dalam Quran sebut kan, manusia yang tidak menggunakan mata, telinga dan sebagainya kan. Mana tak nak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak dengar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Mereka ni kata Allah, apa dia? Seperti binatang ternakan. Kata Allah bahkan lebih teruk daripada binatang tu. Lebih teruk. Itu dia. Kan? Sebab binatang tidak ada akal, dia ada otak je. Jadi akal ni Allah nak pelihara akal manusia ni supaya jangan tercemar dengan benda-benda yang boleh merosakkan akal tersebut. Maka Allah turunkan peruntukan dia. Nampak? Untuk jaga akal. Kemudian wa naslahum, nak jaga benda, nak jaga keturunan manusia. Keturunan. Jangan main tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, bila keturunan kita ni daripada kalangan orang-orang baik-baik, maka baik-baiklah. Anak tu juga akan jadi baik. Kan Nabi dah sebut kan antara kaedah atau kriteria kita nak pilih isteri, pilih antaranya juga, antara sifatnya Nabi kata apa? Pilih keturunan. Keturunan baik-baik. Kan? Malah sahabat lu pernah sebut pada Nabi nak menikah dengan seorang perempuan. Nabi tanya siapa perempuan tu? Kata sahabat pelacur. Kan? Bukan pelacur, macam perempuan jahat. Fahisyah, perempuan jahat. Kata Nabi, tak boleh. Perempuan jahat untuk lelaki jahat. Perempuan baik untuk lelaki baik. Itu dia. Kan? Jangan pilih wanita jahat. Kadang-kadang kita nak cari, kita orang kata apa, nak nampak macam berkorban lah kan. Pergi cari apa pelacur JRO ke benda kan. Nak jadi isteri kan. Konon-konon nak tarik dia supaya kembali kepada Islam, tinggalkan kerja JRO ni, tinggalkan kerja pelacuran ni semua kan. Kan, kesian ke dia kan. Jadi nak kahwin dia pasal nak tarik dia jadi orang baik, tinggalkan kerja-kerja maksiat. Jangan main tuan-tuan, silat-silat kita yang jadi gigolo. Jangan main. Yang dibolehkan untuk kita berkahwin dengan perempuan macam tu ialah perempuan yang telah insaf, yang dah bertaubat. Dia dah tinggalkan pekerjaan-pekerjaan terkutuk dia dan dia nak kembali ke pangkal jalan. Dia nak menyucikan diri dia. Yang ni ya, kita bimbing dia, kita bantu dia. Boleh kahwin dia. Tapi kalau dia masih lagi bergelumang dengan maksiat, tuan-tuan nak kahwin dia, nak tarik dia konon-kononnya, jangan buat pasal. Silap-silap, kita yang jadi gigolo dalam ikut dia. Itu tak dibenarkan kita pilih perempuan yang tak baik. Orang baik untuk perempuan baik. Laki baik, perempuan baik. Laki jahat, perempuan jahat. Laki perempuan, perempuan perempuan. Itu sebenarnya. Kita yang silap. Kita kata apa? Ustaz, mana boleh gitu Ustaz? Dia, Allah ni maha adil Ustaz. Kita ni tak baik, kita dapat pasangan yang baik. Mana ada tuan-tuan? Mana ada? Tak ada. Kita je perasan macam pasangan kita tu baik. Padahal dia kita sama level je. Sama level je. Cuma kita tak nampak lagi. Lepas dah kahwin 5-6 tahun, baru nampak. Baru nampak level dia. Kan? Sama kita je. Kan? Kita jenis semayang, konten, semayang kejap tak. Dia pun sama je. Sebelum kahwin je nampak macam semayang okey. Lepas dah kahwin, subuh tak ke mana, zuhur tak ke mana, asar tak ke mana, maghrib tak ke mana, isyak tak ke mana. Nampak tak? Kita nak pening dia kata, apa hal kan? Sebelum kahwin nampak macam okey. Sesuai lah tu. Sesuai dah dengan kita. Pasangan yang Allah beri tu sama. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak isteri solehah, kita soleh dulu. Kita soleh dulu. Ini tak betul, kita toleh.
Nak cari yang solehah memang tak kena. Kita kena soleh dulu. Kan? Kita kena beriman kepada Allah, kita bangun tengah malam, kita berzikir banyak, baca Quran, semayang banyak, semua, insya-Allah Allah akan beri pasangan kita orang yang baik-baik, yang boleh apa? Dengan kehadiran dia lagi menguatkan semangat kita, lagi bertambah iman kita. Itu sebenarnya. Bukan maknanya kita dah jadi baik, rajin baca Quran, rajin semayang, bagai apa semua, rajin berzikir apa semua, tiba-tiba dapat pasangan tu melemahkan kita. Daripada kita rajin semayang, jadi mula-mula kita semayang sunat semua sekali. Terus bila dah kahwin dengan perempuan ni, semayang sunat dah tinggal dah, tak buat dah, kan. Lama kelamaan semayang fardu pula dah tak pergi jemaah masjid surau dah, kan. Lepas tu lama-lama semayang fardu 2 kali je sehari buat. Nampak tak? Adakah itu yang dikatakan adil? Adakah itu yang Allah nak? Tak. Bila kita rajin, bila kita saleh, Allah akan bagi kita pasangan yang boleh menambah lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh membantu kita, kan. Silap-silap kita terlajak subuh, dia kejutkan. Bang, dah azan subuh dah bang, kan. Abang tak pergi surau ke? Astagfirullahaladzim. Terima kasih kejutkan abang. Dia pun kita pergi ke bilik air semua, kan. Siap-siap pergi mayang subuh masjid. Nampak tak surau? Bukan pasangan yang dengar azan, tengok suami tidur. Biarlah tidur dulu lah. Nampak tak? Gitu. Jadi pasangan yang Allah beri pada kita tu sesuai dah dengan level kita. Kalau tengok isteri kita kenapa tak solehah, kenapa isteri kita ni melawan kita, kenapa isteri kita ni semayang pun tak jaga, tengok kita sendiri. Tengok kita dulu. Saya jaga semayang ustaz, kan. Tapi tengok pula kualiti semayang macam mana, kan. Semayang setakat di rumah je tuan-tuan, surau depan rumah tapi tak pernah pergi. Sedangkan lelaki ni kalau tengok pada zaman Nabi tuan-tuan, Nabi sampai berkeinginan nak bakar rumah orang-orang yang tak pergi sembahyang masjid. Nabi nak bakar rumah-rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah. Sampai macam tu sekali keinginan Nabi. Cuma Nabi tak buat je. Kalau Nabi buat tuan-tuan, saya rasa banyak rumah terbakar ni. Pasal apa aku bakar rumah dia? Sunnah Nabi. Pasal dia tak pergi sembahyang, aku bakar. Naya tuan. Nasib baik Nabi tak buat je. Cuma Nabi sebut dalam hadis, kan, Nabi berkeinginan sampai nak bakar rumah orang itu, tapi Nabi tak buat. Kalau Nabi buat lah tuan-tuan, memang ramai lah, memang banyak rumah terbakar, kan. Ni kalau minum ni banyak yang terbakar. Confirm terbakar lokal, kan. Berapa orang yang datang yang duduk pun ramai ni. Nampak tak? Gitu. Gitu. Tu. Baik. Itu bab keturunan. Kemudian wama lahum, dan turunnya undang-undang syariah ni peruntukan Allah Subhanahu Wa Taala ni pasal nak jaga harta benda mereka, harta benda manusia. Baik, kita bahas satu-satu tuan-tuan. Bahas satu-satu Baik. Yang pertama apa dia? Nak jaga agama. Menjaga agama, hifzuddin. Menjaga agama, hifzuddin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia. Kerah enggak ustaz? Ini bukan masalah kerah. Ini masalah nak jaga agama. Tuan-tuan kena faham satu benda. Undang-undang hudud ni, dia sifat dia, matlamat dia nak cegah jenayah. Cegah jenayah. Bila sebut cegah tuan-tuan, sudah tentulah bila kita nak cegah orang daripada buat jenayah ni, hukuman yang mampu untuk mencegah dia daripada buat jenayah ialah hukuman yang menakutkan dia. Betul tak? Itu je poin dia. Contohlah, kan, macam tuan-tuan, anak tuan-tuan kan, tak semayang subuh. Kita kata apa? Along, tadi ayah kejut semayang subuh, tak bangun-bangun kau Lah terlajak, tak semayang subuh. Oleh kerana Along degil tak semayang subuh, ayah denda. Hari ni pergi sekolah, ayah tak bagi duit belanja. Duit belanja RM5 ayah potong. Mula-mula anak tu rasa macam berat kan semua. Nak makan apa kat sekolah nanti, kan. Tak ada duit nak beli benda, kan. Alah, mak sarapan tak ada, kan. Mak pula tak sihat, tak buat sarapan. Tidak ada gak nasi lemak, nasi goreng, mi goreng, mi goreng. Ni tak ada benda. Makanlah roti gardenia, kan. Makan sapu jam, makan semua. Lepas tu ambil air, bawa pergi sekolah. Air je ada, bekal tak ada, apa tak ada, duit tak ada. Sampai dekat sekolah, kawan dia, Man, jom kantin.
Aku tak ada duit ah. Mana pergi belanja kau? Bapak aku potong pasal aku tak sembahyang subuh ni. Tak apa. Aku tiap-tiap hari bawa RM50. Kau jangan risau. Bapak aku potonglah. Mari sini, aku belanja kau. Aku boleh payung kau tiap-tiap hari. Nampak tak? Besok, Long bangun subuh. Dan hati dia, potonglah, tak heran. Sebab apa? Kawan dia ada kat sekolah akan payung dia tiap-tiap hari nasi lemak telur. Campur ayam goreng lagi. Nampak tak? Bawa RM50. Bayangkan. RM50 kan. Jenis beg duit bapak dia tak ada duit kecil. Beg duit bapak dia paling kecil RM50 lah. Kan? Bagi RM50 je. Kan? Dia kan. Punyalah kaya kan. Punya kaya. Bayangkan. Jadi hukuman tu adalah hukuman yang tidak menakutkan dia. Tak takut dia. Dia tak takut. Maka selama-lamanya lah dia akan tak sembahyang subuh. Nampak tak? Sebab tu Nabi kata apa? Umur 10 tahun tak sembahyang rotan. Dan nak bagi budak 10 tahun tu takut dengan rotan, sebelum 10 tahun jangan perkenalkan dia dengan rotan. Ni kaedah Islam. Ini kesilapan kita. Budak 3 tahun dah tunjuk rotan. 3 tahun kita dah ugut dengan rotan. 4 tahun kita dah pukul kaki dia. 5 tahun kita dah pukul tangan dia. Lama-lama tuan-tuan, setakat masuk 10 tahun, rotan tu dah lali dah. Kita ketuk meja pun, bam, semayang. Dia buat bodoh je. Dia tak takut dah rotan, tak takut. Kaedah didik anak tuan-tuan, sebelum 10 tahun tidak boleh kita perkenalkan dengan rotan. Tak boleh. Kesilapan kita, sebelum 10 tahun kita dah jakah dia. Jakah dia 5 tahun. Jakah. Mandi! Apa ni? Lama-lama tuan-tuan, anak jadi lali. Lali dah dengan jerkahan kita. Dia dah tak heran dah. Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dia dengar jerkah kita macam bunyi apa? Bunyi langau je. Ikut surat SOP yang baru, boleh terus kuliah lepas isyak kan. Betul tak? Ada satu surau tu saya tanya masa tu baru keluar surat tu. Saya kata kita azan dulu, nanti lepas azan kita sambung kuliah. Ada seorang jemaah kata, tak boleh Ustaz. Ikut SOP isyak tu berhenti dah. Saya kata celah mana, agak-agak lah kalau nak kelentong pun. Saya timbalan pengurusi surau, saya tahu dah. Surau memang surat saya ada. Surat yang boleh perluasan pengimarahan aktiviti surau dan masjid. Tajuk dia tu. Memang ada. Jadi boleh Jaiz bagi kebenaran dah untuk sambung lepas isyak tu 5 ke 10 minit. Tak ada masalah pun. Diam tu dia. Kan? Tu dia. Baik. Ni nak azan ke tu nak terus ni? Betul ya. Okey. Oh cepat ya. Baik. Jadi bila kita selalu jerkah dia, umur 3 tahun dia dah kena jerkah, 4 tahun, 5 tahun kena jerkah. Kalau umur 7, 8 tahun, 9 tahun tuan, jerkah kita tu ibarat macam bunyi lalat. Dia dah tak takut dah. Tak takut. Inilah kesilapan kita didik anak. Sebab apa tuan? Sebab bawah 7 tahun adalah waktu mereka ni main. Janganlah nak paksa-paksa belajar kita paksa dia baca Iqra, tak baca rotan. Anak kita ni bukan baka Imam Bukhari. Bukan baka Imam Syafi'i. Yang hafal Quran 4-5 tahun dah hafal Quran. Anak kita baka Doraemon. Baka Shinchan. Baka Upin Ipin. Memang kerja dia main. Bila kita salah didik anak, itu yang terabur anak. 7 tahun ke bawah, pagi ni main. Saya anak saya main lah. Benda pun main lah. Kan? Saya tuan-tuan masa saya ingat dulu, masa zaman saya belajar di Yaman tu, kita orang pergi rumah seorang pensyarah. Kita punya pengajar lah, seorang profesor. Dia ngajar fiqh. Kan? Dia profesor tu. Bukan doktor je, profesor. Jadi masa kita datang ziarah rumah dia tu, dia hidang kurma dengan air kan. Lepas tu sementara nak menunggu nasi Arab, isteri dia masak nasi Arab kan. Kita tunggulah kan. Borak-borak anak tu main sana, main ni berlari depan kita orang. Anak umur 4-5 tahun kan.
Ada seorang tu 6 tahun, lepas tu satu yang seorang lagi tu 4 tahun, berlari-lari, main sana, main sini, menjerit lah bagai semua, panjat tingkap, panjat almari. Dia biar je. Saya kata, Prof, kenapa biar je kan? Biarlah budak nak main. Kan? Khalihum yal'ab gitu. Biarkan dia main itu kata. Kan? Lepas tu saya pun kata, kena ni juga Prof, dan suruh dia orang belajar. Dia kata apa? Prof samba itu. Anakku baru 6 tahun. Yang seorang tu baru 5 tahun. Memang masa dia sebelum 7 tahun tu masa dia main. Sebab Nabi kata apa? Ajarilah anak kamu dengan solat ketika umur 7 tahun. Nabi tak suruh ajar umur 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, no. Nabi tak suruh ajar. Nabi suruh ajar umur 7 tahun. Maknanya sebelum tu masa dia main. Sebab tu tuan-tuan, kalau anak kita semayang umur 5 tahun. Okey, hello semayang sebelah ayah. Ikut ayah, okey. Kita pun takbir. Allahu akbar. Anak kita Allah. Fire kita. Dia fire kita tuan-tuan. Dia jadi Ultraman. Jangan marah dia. Ataupun dia ikut kita, ikut. Kita rukuk, dia sujud terus. Lepas tu kita bawa rakaat kedua, dia tengah-tengah kedua, dia keluar. Jangan marah dia. Kerana bukan masa dia lagi nak suruh dia semayang betul-betul. Nabi suruh ajar 7 tahun. Lepas tu Prof kata apa? Kata, biarlah ni masa dia main. Aku dulu pun lebih teruk daripada ni main. Tapi sekarang aku jadi apa? Profesor kan? Senyap terus tuan-tuan. Senyap terus hujah dia kan. Hujah kau-kau tuan-tuan tak boleh betah terus. Kan? Aku lumayan lagi teruk ni. Ini panjat lagi. Dia aku panjat bukit tu. Kan? Main pasir, main tanah. Aku keluar bersih, aku balik gelap gitu. Penuh dengan lumpur dengan pasir dengan tanah gitu. Tapi sekarang aku jadi apa? Profesor ya akhi, profesor. Kita dengar senyum je kan. Ya Allah kan. Kita tak apalah kan. Macam mana ada. Ikut fitrah dia, ikut tahap dia. 7 tahun ke bawah, biar dia main. Melainkan anak kita tuan-tuan, keluar je daripada perut mak kita, daripada perut isteri kita, beri salam. Assalamualaikum ayah khatria. Ini memang baka Imam Syafi'i. Kan, baka Imam Bukhari. Kan, dosnya ojo umur 2 tahun, 3 tahun ikut kita pergi semayang. Kan? Ikut betul-betul, ikut memang tak pernah miss. Kita semayang, dia ada je sebelah ikut semayang. Kan? Lepas tu dia boleh baca Quran, dia boleh nak ngaji, dia baca Quran pun laju. Umur 3 tahun dah boleh baca Quran tuan-tuan. Iqra' habis dah. Yang ini je. Ini baka special. Maka yang ni boleh kita nak ajar dia baca Quran cepat-cepat. So dia hafal umur 4-5 tahun dah hafal Quran. Nak ajar dia semayang, bacaan-bacaan dalam semayang. Pasal apa? Pasal ni baka, memang baka yang boleh diajar. Tapi kalau baka biasa-biasa ni, no. Jangan tuan-tuan. 7 tahun baru diajar kita, anak-anak kita tu semayang. Nampak tak? 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Kenapa tuan-tuan? Ini adalah masa mereka ni memayyiz. Apa memayyiz? Membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Masa ni mereka nak belajar. Curi itu tak betul. Tak semayang salah, berdosa. Tak puasa, berdosa. Kalau apa benda macam ni baik, yang ni salah, yang ni hormat mak ayah baik, derhaka mak ayah salah, kan? Ambil barang kawan salah, kan? Salam kawan baik. Masa ni proses untuk dia belajar. Sebab tu saya tuan-tuan, bila guru besar, dulu saya pernah mengajar sekolah tuan-tuan. Bila guru besar meletakkan saya mengajar budak darjah 1, darjah 2, darjah 3, saya menung tuan-tuan. Saya pening kepala, saya kata ustazah, saya tak boleh ngajar darjah 1. Sebab saya diamanahkan untuk mengajar bahasa Arab daripada mula-mula ngajar jam 4.56. Kan bila masuk tahun yang berikutnya ngajar darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua sekali. Ngajar bahasa Arab. Saya kata tak boleh ustazah, kan. Saya bukan jenis orang yang penyabar. Budak-budak darjah 1 ni tak boleh kita nak puatan dia, nak jekah dia, tak boleh, kan. Kerana dia dah proses belajar. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok kelas budak darjah 1, kadang-kadang ustazah biar je. Budak tu naik panjat meja lah, kan. Budak tu bercakap lah, budak tu gini. Tapi kawal lah supaya tak berlaku benda-benda yang menggunakan jatuh meja ke pecah kepala kan. Kena kawal lah. Pasal ni proses dia. Saya tak boleh tuan. Saya tak boleh. Lah kali saya geram tu, saya jerakah budak tu tuan. Saya jerakah. Punya
Masa tu dah hilang sabar. Sebab ada seorang budak ni, dia ambil pensel kawan dia, dia baling pensel kawan dia, lepas tu naik atas meja, lepas tu dia berenang dekat atas meja. Ini baka mungkin Mowgli yang Tarzan kan. Tak tahu baka benda kan. Saya jerakah tu kan. Saya nak jekah dia seorang. Semua takut. Sebulan 2-3 orang berhenti sekolah. Ustaz tu, Ustaz tak payah ngajar, saya dah jatuh tu. Saya dah kata dah Ustaz, degi kan, jangan bagi saya ngajar dah jatuh, yang 2 yang 3 tak boleh kan. Dah 3 tahan lagi dah, yang 2 yang dah jatuh jangan. Kan? Memang tak boleh. Nampak tak? Pasal apa? Pasal proses dia orang nak belajar ni memang tak boleh kita nak ni. Kita kena bimbing dia. Kena jadi orang yang memang berjiwa orang kata apa, jiwa orang kata apa, jiwa kau-kau lah kan. Memang jiwa motivator lah kan. Motivator kan. Yang boleh belai kata, macam ni bukan macam tu. Dia sebenarnya begini. Ini Allah tuan-tuan. Tu dah jahat tu 2-3. Tu proses dia. Semayang kan, kita ajar dia betul-betul sampai dia pandai, sampai dia rajin semayang. Bila masuk 10 tahun kata Nabi, kalau tak semayang maka rotanlah mereka. Bayangkan daripada umur 1 hari sampailah umur 9 tahun, tuan-tuan tak pernah perkenalkan rotan pun pada dia. Tiba-tiba tuan-tuan bawa rotan. Apa jadi? Menikus dia lari tuan. Takut dia amat sangat. Bermula pada saat itu dia akan semayang. Biarlah, walaupun biarlah ketika itu dia semayang kerana takut pada rotan. Tak apa, biar. Saya dulu pernah tuan-tuan. Zaman saya, alung saya Angah. Alung, Angah saya, kemudian adik saya Alang. Tidur kat depan bilik rumah saya, rumah ayah saya 3 je bilik kan. Satu dah mak ayah, ibu ayah ambil. Lepas tu yang satu lagi bilik perempuan. Satu lagi ni memang khas untuk bilik lelaki, tapi kadang dalam tu panas semua, kita orang tidur kat luar. Ayah keluar je bilik, dia memang akan lalu ruang tamu di pintu. Keluar je sini ruang tamu, kita orang tidur. Along, Angah, Halang, bangun subuh. Kita sedar dah. Kita orang dah. Bila tengok ayah keluar, ayah pergi belai, tidur dulu lah. Ayah keluar daripada bilik air. Along, Angah, Halang, bangun subuh. Kan? Kita bangun. Nampak macam bangun dah. Ayah bangun. Ayah masuk bilik. Mayang. Ayah sebenarnya tidur balik. Ayah saya lepas wirid, lepas doa tuan-tuan. Dah dekat pukul 7 pagi. Tak bangun subuh. Ayah saya buat keluar rotan. Rotan yang lebih kurang besar ni. Panjang dia, saya rasa 1,5 meter panjang dia. Depan dia tebal, lepas tu ujung dia halus gitu. Makin ujung makin halus rotan tu. Dia keluar bilik, ayah saya jerit, "Along, pam, Angah, pam, Alang, pam." Dia libas tuan-tuan, macam pukul lembu. Tak ada, "Along, Angah, tak ada pek dalam tu dah." Kan, dia belasah macam ni tu. Berbirat tuan-tuan. Allah, berapa lama nak hilang birat tu. Bengkak merah kat situ. Oi tuan-tuan, sejak pada tu tuan-tuan, ayah belum panggil buka pintu bilik, kita dah bangun dah. Dengar pintu bilik tu buka, bangun tiga-tiga, mencanak duduk. Dah bangun. Memang kita orang masa tu sembahyang kerana takut rotan. Tak apa, biar. Masa tu kalau tak silap saya dajah 5 ke dajah 6. Memang semayang takut kena rotan. Masa tu. Memang. Nampak tak? Tapi lama-lama, bila kita selalu buat, akhirnya apa? Akhirnya, semayang tu nanti akan jadi suatu semayang yang berkualiti. Itu je. Sama lah macam kalau kita buat program tuan-tuan. Surau ni macam contoh surau ni, tak ramai orang datang. Tiba-tiba kita buat ceramah perdana. Kan? Maulidur Rasul. Lepas tu bawah tu jamuan nasi biryani kambing. Nasi biryani Bombay kambing disediakan. Orang tengok yang tu kan. Dia datang. Ramai datang. Kita jangan sindir. Boy. Surau ni dah berapa tahun dah tak pernah nampak muka kau. Tiba-tiba biryani Bombay kambing punya pasal. Ada je kau kan. Lepas tu datang dekat Isyak tu. Dan nak habis ceramah dah. Kan? Nampak sangat lah ni kau nak pasal nak makan. Biar.
Sekurang-kurang tuan-tuan, dia masuk ke surau, dia langkahkan kaki ini ke rumah Allah yang penuh dengan keberkatan dan doa para malaikat ni. Akhirnya nanti lama-lama dia jadi seronok nak datang. Kita pula mesra dengan dia kan? Kita pula mesra kan? Kan bila time hidang kan kita bagi dia. Ambil lah ni. Memang tahu dah ni tujuan kau ambil. Jangan sindir gitu kan. Itu kan sindir juga tu kan. Jangan itu kan. Layan dia punya kau layan kan. Kadang bila terasa kan. Ish, aku ni dah tak selalu datang surau kan. Nampak. Jangan sindir biar. Kan? Biar. Lama-lama tuan-tuan insya-Allah dia akan jadi ahli jemaah yang istiqamah, hadir ke masjid, hadir ke surau. Itu kita nak. Biarlah kali pertama dia datang tu kerana nasi biryani Bombay kambing. Yang aku makan nasi biryani gam je. Ni Bombay mana datang ni? Kan? Tak pernah rasa kan? Dia pun nak datang rasa kan? Biarlah kerana tu tuan-tuan. Biar. Sebab apa tuan-tuan? Lama-lama nanti insya-Allah. Lama-lama nanti bila dia masuk rumah Allah ni, turun rahmat ke atas dia, malaikat doakan pada dia. InsyaAllah mudah-mudahan dia jadi jemaah yang istiqamah dengan solat fardu dan juga majlis ilmu. Itu. Samalah anak kita pun. Biarlah kita rotan dia. Kalau Nabi suruh begitu. Supaya apa? Supaya nanti bila kita tak rotan dia umur 10 tahun, naik umur 11, 12, 13, 14, dia jadi liat. Jadi liat tuan-tuan. Silap-silap kita rotan dia masa tu, apa jadi? Dia lari. Dah 15 tahun tuan, dah catatan 3, catatan 4, 15, 16 kan. Geng-geng ramai yang boleh payung. Jangan main. Budak-budak lebih terdedah nak lari daripada rumah zaman sekarang daripada zaman dulu. Zaman dulu tuan-tuan, kalau ayah belasah macam mana teruk ni pun, macam saya tuan-tuan, saya pernah kena ikat dekat pokok mangga. Ni, disebabkan ayah saya ikat saya di pokok mangga dan belasah saya dengan getah paip dah, saya jadi ustaz. Kalau tidak, kastad. Jangan main. Ayah belasah teruk macam mana pun kita takkan lari daripada rumah tuan-tuan. Contoh kalau dulu kan, rumah kampung dalam hutan kan. Nak lari mana? Ayah belasah teruk pun kita nekah nak lari lah. Kita baru turun tangga tuan-tuan, rimau bunyi raum. Naik balik tuan-tuan. Naik balik. Hari ni kita belasah dia teruk-teruk. Sebelum tu tak pernah belasah. Masuk 15 tahun, 16, 17 baru nak rotan. Kan? Baru nak rotan, dia memberontak. Sebab tu Nabi suruh umur 10 tahun kita rotan masa tu. Bukan umur 16 tahun atau 17 tahun baru nak rotan. Dia memberontak. Dia berontak tuan-tuan. Hei, duit belanja kita bagi dalam RM5, RM10 dia simpan. Dia pun korek tabung semua, buh dalam poket. Nak pergi mana? Dia keluar daripada rumah, macam-macam dia boleh pergi. Shopping kompleks banyak. Betul tak? Tempat peranginan banyak. Hotel banyak. Betul tak? I setan, you setan. Ada belaka. Nak pergi macam mana Ustaz? Alah, Grab. Smartphone ada. Grab je. Kita leka-leka tengok, bang, halung dah tak ada bang. Jangan main. Sebab tu tuan-tuan, ikutlah bagaimana yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW dalam mendidik anak. Bila kita ikut step dia, fatrah demi fatrah, step demi step, insya-Allah anak kita akan menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan itulah anak-anak yang didambakan oleh seluruh ibu dan ayah atas dunia ni. Tak ada ibu ayah nak anak dia jadi perompak, walaupun mak ayah dia perompak. Betul tak? Tak ada. Nampak tak? Tak ada ibu ayah nak anak dia jadi pelacur, walaupun dia pelacur. Ni. Sebab apa tu kan? Sebab itulah Islam ajar cara-cara macam mana kita nak didik anak-anak kita. Itu dia. Sebab itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan peruntukan untuk jaga agama. Kita masih lebih kurang 5 minit tu, 5 minit insya-Allah. Jaga agama. Pasal apa? Pasal agama ni lah yang akan memandu kita semua ni dengan anak-anak kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab tu jugalah Nabi memberi ancaman kepada orang yang keluar daripada Islam, kembali kepada kekufuran dengan hukuman bunuh. Pasal apa? Agama ni seolah-olah kita berada dalam cahaya. Bila kita tak masuk dalam agama, kita berada dalam kegelapan dan kesesatan. Bila kita masuk dalam agama, kan, kita berada dalam cahaya yang boleh menerangi kehidupan kita. Elok-elok dah ada dalam cahaya, elok-elok dah duduk
dalam terang, tiba-tiba nak masuk gelap balik. Nampak tak? Akhirnya apa? Akhirnya memanglah pada zahirnya nampak kehidupan kita macam okey. Tapi pada hakikatnya tuan-tuan, kehidupan kita tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam mukadimah saya tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan kita dalam dua nikmat, Islam dan iman. Kenapa? Dengan dua nikmat ni, walaupun kita tak berapa nak senang atas dunia ni, tapi percayalah, di akhirat nanti kita pasti bahagia dan gembira. Tapi tanpa dua nikmat ni, walaupun kita pada zahir nampak macam senang aja atas dunia ni, gaji besar, rumah besar, kereta besar, tapi percayalah tuan-tuan, di akhirat nanti kita pasti derita dan sengsara. Kerana dua nikmat ni lah adalah nikmat yang boleh orang kata apa, membantu kita kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Jadi betul tuan-tuan, Nabi ancam dengan hukuman bunuh supaya agama tidak dimain-mainkan oleh penganut dia. Kejap Islam, kejap tidak. Kejap Islam, kejap tidak. Kan? Sebab tu Nabi kata apa? Nanti akan datang di akhir zaman ada orang yang pagi Islam, petang kafir. Malam Islam, esok pagi kafir balik. Ni yang Nabi nak jaga ni, supaya agama tidak orang kata apa, dibuat main macam tu. Keluar masuk. Tapi sayang tuan-tuan, dalam negara kita ni, dan negara kita pada hari ini, tidak ada peruntukan murtad, tak ada. Kerana kita terikat dengan perkara 11. Kan? Perkara 11. Perlembagaan negara yang memberi izin, memberi kebebasan untuk mengamalkan mana-mana ajaran, mana-mana agama. Cuma tuan-tuan kena baca juga tuan-tuan. Perkara 11 tu dia menjaga agama Islam. Kenapa? Kerana orang-orang Islam boleh menyebarkan, orang-orang bukan Islam tidak dibenarkan menyebarkan fahamannya kepada orang Islam, walaupun orang Islam boleh menyebarkan fahamannya kepada orang bukan Islam. Nampak tak? Kena baca yang tu juga. Ni hebatnya orang kata apa, perlembagaan kita. Kita jangan duk plekeh. Perlembagaan kita ni dah cantik dah jaga. Sebab tu kita marah bila ada orang sebar risalah agama-agama lain pada budak-budak sekolah dulu kan. Ingat tak? Pada budak sekolah bagi salah agama tu lah, salah ni, salah tu. Kita marah. Pasal apa? Dalam perlembagaan sebut jelas dah bahawa agama lain tidak boleh disebarkan. Hanya boleh dianuti dan diamalkan sahaja, tanpa menyebarkan kepada orang lain. Ini kena ingat. Kena jaga. Kena jaga. Supaya agama Islam tu terus orang kata apa, terus bertapak dengan baik, dengan sempurna dalam negara ini. Khususnya dalam negara Malaysia lah. Lebih lagi kita pun sebut Malaysia ni sebuah negara Islam, maka kena jaga molek. Lepas tu undang-undang murtad ni kena diperkenalkan. Tapi tak boleh. Pasal dia kontra kan. Dia berlaga dengan perlembagaan. Dia tuan-tuan, bila mana disebut dalam perkara, saya tak ingat perkara keberapa, mana-mana undang-undang yang bertembung dengan perlembagaan selepas daripada hari merdeka, kewujudan perlembagaan negara, bila mana-mana undang-undang yang selepas pada hari merdeka yang diwujudkan bertembung dengan perlembagaan negara, bertembung, berlaga, maka undang-undang itu akan terbatal. Perlembagaan akan diungguli, diambil kira perlembagaan. Tu. Jadi kita nak buat undang-undang murtad tak boleh lah. Kan? Nak tangkap orang yang keluar Islam tak boleh, pasal perkara sebelah memberi hak untuk kebebasan beragama. Tu. Sebab tu tuan-tuan, adanya di mahkamah syariah dalam salah sebuah negeri di Malaysia ni yang ada borang permohonan keluar Islam. Ada. Lepas tu mahkamah akan bicara dan terpulang oleh mahkamah sama ada nak meluluskan di keluar Islam tu. Macam contoh Fatimah Tan, kan? Fatimah Tan. Kan mahkamah syariah Pulau Pinang kalau silap meluluskan untuk dia keluar dari Islam. Alasan dia 10 tahun dia masuk Islam tapi tak pernah amalkan Islam. Kan? Nampak tak? Akhirnya dibenarkan keluar Islam. Nampak tak? Tu dia. Itulah satu kelonggaran yang ada dalam negara kita. Sebab tu kena jaga molek lah. Jaga molek anak-anak beranak kita supaya jangan mereka ini terjebak dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Kerana bila akar umbi kehidupan tu dah rosak, maka lama-kelamaan akhirnya akan jadi apa? Akan rosaklah batang. Lepas tu rosaklah dahan, ranting, daun. Akhirnya dengan buah-buah berosak. Jadi akar tu, iaitu agama atau akidah, iaitu Islam itu sendiri, jangan rosak. Supaya insya-Allah kita dapat kekal berakidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita berhenti setakat ini tuan-tuan. Berhenti setakat ni. Kita akan sambung pada kuliah yang akan datang bagaimana
perkara kedua yang Allah turunkan undang ni nak jaga, antaranya yang kedua ialah menjaga nyawa, hifzun nafsi. Baik. Jaga nyawa lagi panjang, lagi luas perbahasan dia. Hukuman qisas dan diyat. Kisah dan diyat ni bila saya cerita pada bukan Islam, ramai yang setuju. Yang setuju yang ni. Hudud, ramai tak setuju. Potong tangan semua, ramai orang bukan Islam tolak. Tapi bila cerita bab jaga nyawa ni, kisah dan diyat ni, ramai setuju. Ramai suka. Pasal apa mereka suka? Pasal apa mereka setuju? InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Jadi jangan miss lah. Jangan miss pada Selasa pertama insyaAllah bulan 11 akan datang. Doa-doa lah supaya PKP tidak dilaksanakan. Itu je. Kalau dilaksana PKP yang kedua, memang tak ada lah. Memang tak ada kuliah lah. Surau masjid pun tutup. Cuma bimbang satu benda je. Sebab Sultan Selangor ni biasanya dia advance daripada sultan-sultan lain. Betul tak? Dulu Datuk Ismail Sabri kata bermula 1 September sejadah dah tak wajib, betul tak? Sejadah dah tak wajib. Putrajaya pun banyak orang tak bawa sejadah. Tapi Selangor, Sultan Selangor titahkan wajib lagi sejadah. Nampak tak? Dia advance sikit daripada yang lain. Dia takut-takut dengan angka yang hari ni dah 38, 39 kes. Bimbang-bimbang. Tiba-tiba besok lusa keluar titah dia. Keluar titah dia naik, tuan. Na'udzubillah lah. Bila dia suruh tutup masjid surau, na'udzubillah. Mudah-mudahan masjid surau akan terus dapat diimarahkan sampai bila-bila. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.